Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan pada malam ni kita masih lagi seperti kuliah-kuliah yang lepas, masih lagi membincangkan buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi, Kalimatun fil Wasatiyatil Islamiyah, yang saya terjemah sebagai kesederhanaan dalam Islam di bawah siri kefahaman wasatiyah Islam. Tema apa? Tema Maulidur Rasul tahun ni apa dia? Wasatiyah juga kan? Tapi ini wasatiyah version Dr. Yusuf Qaradawi yang menggariskan 30 ciri kesederhanaan dan keseimbangan yang telah separuhnya telah kita lihat. Sebagai mukaddimah pada malam ni, saya nak ingatkan balik, iaitu di sini beliau nak jelaskan bahawa Islam ni agama yang berada pada tahap seimbang, wasat ataupun pertengahan ataupun sederhana dalam dua situasi, antara dua situasi, iaitu tidak berlebih-lebihan dalam suatu benda dan tidak mengabaikan. Duduk tengah-tengah dalam sesuatu pensyariatan Islam tu, tidak ada unsur berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, wa la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu menjadikan tangan kamu terbelenggu. Tak ada hadiah, tak bagi, senang katanya kedekut. Janganlah jadi bakhil, kan? Tapi jangan bagi semua, iaitu wabtaghi baina dzalika sabila, itu carilah pertengahan, kan? Berpada-pada. Itu dia ajaran Islam. Dalam segala ajaran dia tidak berlebih-lebihan dan dia tidak mengabaikan suatu tuntutan. Yang telah kita tengok sebenarnya banyak ciri-ciri wasatiyah yang telah kita kupas. Pada hari ini ciri keberapa agak-agak? Ni payah ni. Tuan Imam seorang ada buku tak? Tapi saya taklah kata nak suruh semua orang bawa buku, tak ada. Saya faham teknik yang paling baik, buku ni simpan kat masjid. Tanya ceramah baru keluar buku. Baru ada buku. Kalau letak kat rumah terlupa. Lupa nak bawa pula, kan? Sebab bukan tiap-tiap malam buku ni. Tu satu tips untuk bawa buku. Memang bukan bawa buku, dah ada di masjid, simpan kat masjid. Bila time kuliah kita baru buka. Memang kalau buat balik rumah pun tak baca, jadi baik duduk kat surau. Lepas tu buku ni insya-Allah orang tak curi. Orang curi semua benda dalam dunia, habis dah buku dia tak curi lagi. Bila kita tulis nama dia. Kalau dia curi pun dia balik baca, dia mari hantar balik. Jadi tak perlu takut buku kita kena curi kat orang. Bila dia dah faham 30 wasatiyah ni, dia hantar balik. Kat mana Pak Imam kita? Kat mana agak-agak? Kalau tak silap saya lah, kita berhenti pada poin ke-19. Hak rakyat untuk memilih pemimpin. Wah, sudah tajuk ni. Sebab nak mengundi tu 3 minggu lagi, kan? Katanya akhir bulan 2 nak mengundi. Mari pula tajuk hak rakyat memilih pemimpin, kan?
Jadi macam mana sebenarnya di sini dalam poin ke-19 ni Dr. Yusuf Qaradawi nak menerangkan pendirian Islam pada perspektif dia lah kan, pada perspektif Dr. Yusuf Qaradawi. Benda ni perkara ijtihadi, ada orang lain pandangan lain. Kita tak nak kata Dr. Yusuf Qaradawi mewakili Islam, tak ada lah macam tu. Dia mewakili salah satu pandangan. Kalau ada orang lain bertentangan pandangan pun nak buat macam mana, tapi cuba kita tengok apa pandangan Dr. Yusuf Qaradawi. Macam tu. Kita tak boleh rasuk dengan dia mewakili Islam, ulama lain dah neraka habis. Tak ada lah. Baik turun Quran kat Dr. Yusuf Qaradawi kan, kalau gitu. Ini Quran turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dr. Yusuf Qaradawi dia memahami salah satu daripada pandangan daripada pandangan-pandangan yang lain. Okey, apa pendirian? Menghormati hak rakyat dalam memilih pemimpin. Maknanya kita beranggapan, saya setuju dengan pandangan ni, iaitu pemimpin ni dia berhak memilih, rakyat berhak memilih pemimpin. Bukan pemimpin ni rakyat tak ada hak. Maknanya satu takdir yang rakyat kena terima ialah adanya pemimpin ni, tak boleh tukar lah. Tak boleh. Dalam Islam, apakah sistem yang Islam terima dalam berkaitan dengan kepimpinan? Apakah sistem keturunan? Maknanya anak kepada raja ni dia mesti jadi raja. Lepas tu kalau orang lain nak jadi raja juga, salah, kita kena bunuh dia ataupun kita kena penjara dia. Jadi apakah sistem beraja tu sistem yang dibawa oleh Islam? Kalau sistem keturunan, maknanya rakyat tak boleh pilih kan. Nak lantik si B jadi ganti yang ada, tak boleh. Sebab apa? Ini keturunan bukan keturunan saya, ini keturunan biasa, tak boleh. Jadi apakah itu sistem yang diakui oleh Islam? Kalau kita tengok dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanglah Nabi jadi ketua. Setelah baginda wafat, pelantikan Abu Bakar ni bukan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bagi tahu pun siapa nak ganti beliau, tetapi hasil dari permusyawaratan para sahabat berpandukan kepada kriteria-kriteria, dan di sana ada hadis umum yang macam sibuk pula hari ni. Biasa tak ada orang telefon pun kan, dia depan orang ni dia tunjuk sibuk pula. Berhenti sebentar, saya off telefon sebentar ya. Macam mana ni? Okey. Jadi Abu Bakar dipilih oleh permusyawaratan. Siapa yang bermusyawarat nak milih ni? Ialah ketua-ketua kaum. Ketua-ketua kaum ni siapa yang pilih? Dipilih oleh kaum dia, oleh kabilah-kabilah dia. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah berpindah ke Madinah, berhijrah, baginda pergi ke Madinah, baginda tidak melucutkan jawatan-jawatan ketua kabilah yang telah ada. Dia tak melucutkan. Dia tak jadi semua benda disampaikan secara direct oleh Nabi kepada rakyat. Ada ketua-ketua kaum juga. Jadi bila Nabi nak bagi tahu sesuatu, dia bagi tahu, mu bagi tahu kat ketua, kat kabilah kamu. Jadi pentadbiran tu berlaku. Ketua-ketua kabilah tu kita kira macam wakil rakyat hari ni ya. Wakil rakyat hari ni macam mana? Dia duduk kawasan dia. Dia ni kamu manage orang kamu lah. Ni ni orang. Jadi bila Abu Bakar meninggal, ganti dengan Umar pun begitu juga. Tidak ada, maknanya Abu Bakar tidak ganti anak beranak dia atas dasar anak beranak dan keturunan. Jadi oleh itu sistem keturunan ni bukan sistem Islam sebenarnya. Bukan kita kata satu-satunya sistem, tetapi ramai orang menyangka sistem keturunan ni sistem Islam. Sebab apa? Sebab semenjak ketiadaan Khulafa' Ar-Rashidin, seawal tak ada Khulafa' Ar-Rashidin lagi, iaitu dengan tamatnya pemerintahan Ali bin Abi Talib, maka semenjak itu Muawiyah telah ambil dan digantikan dengan anaknya Yazid,
Dan semenjak daripada itulah berlakunya sistem beraja dalam pemerintahan negara Islam. Sampai dalam satu riwayat Muawiyah sendiri mengaku situasi ini, iaitu ana awwalu mulukin fil Islam. Tapi saya tak pasti adakah riwayat ni sahih ke tak sahih, saya tak sempat nak kaji. Tapi ada satu riwayat mengatakan Muawiyah kata aku ni raja yang pertama dalam Islam. Tapi disebabkan selepas itu orang pun menerima sistem ni, maka ulama-ulama pun tak ada nak ubah sangatlah, dia pun jadi sistem. Tapi satu fenomena yang kita mesti faham ialah disebabkan mekanisme nak mengubah raja yang tak betul ni tak ada, maka apa yang berlaku? Yang berlaku ialah satu dinasti ni naik, seorang raja naik, zaman kita katalah zaman Umawi, dengan pemerintahan Muawiyah ni bermulanya dinasti Umawi, tersebar sampai ke Andalus. Antara seorang raja dengan seorang raja ni ada zaman dia, ada raja yang baik, ada pemerintah, nama dia khalifah juga, dia letak nama khalifah ataupun Amirul Mukminin. Itu gelaran dia kan. Tapi lama kelamaan ada di akhir pemerintahan Bani Umayyah ni, raja-raja dia ni zalim, kutik cukai banyak, buat istana besar cantik, bilion-bilion kan. Mula-mula 500 juta tak cukup, naik jadi 700 juta bajet, tak cukup lagi, tambah 1 bilion. Rakyat barang naik, cukai makin tinggi, tol mahal. Contohlah ni tol, zaman dulu tak ada tol kan, unta lalu tol sini, dia lalu sini kan. Jadi kos hidup tinggi. Lepas tu kezaliman, siapa pula lawan dia pancung, siapa lawan serang, siapa lawan. Rakyat akhirnya bangkit memberontak. Saya hasil daripada saya punya penelitian lah, semua dinasti bila pemerintah dia zalim, tak ada mekanisme nak ubah dia, rakyat akan takut pada permulaan. Orang jahat ni orang takut pada mula-mula dia. Tapi bila dah lama-lama kena ketuk, orang kata mati kau mati gila, rakyat akan bangkit dan berlakulah pemberontakan. Akhirnya jatuh dinasti tu. Orang yang zalim ni dia akan jatuh. Orang zalim, dia ingat dengan zalim dia tu dia akan kekal. Sebenarnya tidak. Sifat sunnah alam ni, orang yang zalim akan jatuh, orang yang adil dia akan kekal. Sebab itulah Tuhan kata dalam Al-Quran, kalau orang pemerintah ni perasan dia berusaha nak jadi baik, kalau dia nak merintah lama, dia berusaha menjadi yang terbaik. Sebab apa? Sebab Tuhan kata wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka itu khalifah di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum, sehingga akhir ayat, iaitu Allah akan jadikan mereka ni berkuasa. Kuasa tu mari mana? Mari daripada keadilan. Jadi di sini kita hasil daripada kita tengok sejarah hidup manusia, bukan orang Islam saja, seluruh bangsa dalam dunia ni tabiat macam tu. Bila dia zalim, dia tekan rakyat, ada zaman rakyat ni akan sabar. Permulaannya orang akan sabar, tapi setelah orang tengok pintu perubahan tu tertutup dari setiap sudut, orang akan bangkit. Yang bangkit tu siapa? Rakyat dia sendiri yang akan menjatuhkan dia. Pertama. Yang kedua, akan mari musuh daripada luar yang akan menjatuhkan dia. Dua benda yang akan menjatuhkan dia. Sama ada rakyat dia sendiri bangkit, ataupun mari musuh dari luar, rakyat dia tolong musuh. Sebab apa tolong musuh? Sebab rakyat dia rasa dia tak ada guna hidup dalam. Sebab tu Saddam tu jatuh. Kalau Saddam adil, Amerika serang, tak jatuh. Sebab apa? Saddam jatuh ni sebab kumpulan yang dia tekan ni belot lalu menyokong Amerika. Itu je. Kalau rakyat sokong, rakyat di Fallujah saja Amerika hancur lumat serang, tak kalah. Rakyat ni dia ada satu kekuatan yang sangat besar. Sebab tu kita tengok Bashar Assad, dia tekan rakyat dia. Zaman ayah dia bom lumat satu bandar Hama
habis. Lebih kurang 40,000 orang mati. Dunia sabar, dunia tak tahu. Tapi zaman anak dia, bom satu Syria bom. Kan sekarang ni apa jadi? Tengah hari tadi saya search dalam internet, saya cari perkembangan terbaru. Setelah sebulan lebih pejuang rakyat Syria mengepung airport international, airport terbesar dia. Airport ni sebenarnya dia mula-mula dia tak target sebab bukan lapangan terbang tentera, tetapi didapati bahawa lapangan terbang biasa ni dijadikan pengkalan oleh tentera Syria Bashar Assad ni untuk bom. Dia menggunakan kapal terbang biasa pun dia, cara dia bom macam mana, dia tak bom sekarang ni, dia guna beberapa senjata yang diharamkan. Satu, dan dia nak cut cost. Nak bom dengan bom biasa banyak belanja, dah lah jahat, cermat juga buat jahat pun. Dia guna bom bermil ni dengan dia tong minyak. Dia tong minyak dia isi macam kita lah, isi dalam botol petrol, kita isi dalam botol, tutup, bakar sikit, lempar, puff. Tapi kalau satu drum tu macam mana? Kena 3 drum, 3 tong tu atas satu bangunan, runtuh bangunan. Tu dia buat sekarang ni. Berapa murah dia tu. Oh, kedekut, penjahat yang kedekut. Harta orang solat dah, lepas tu pergi bunuh orang tu pula, lepas tu kedekut pula. Jadi dalam Islam kita tengok di sepanjang sejarah sendiri mesti ada mekanisme perubahan. Di zaman tidak ada mekanisme perubahan ni, rakyat akan bangkit. Oleh itu dalam Islam sendiri menunjukkan bahawa pemerintah ni bukan dia berhak buat apa sahaja yang dia nak bila dia jadi pemerintah, walaupun adanya dalil-dalil daripada nas sama ada Al-Quran dan Sunnah supaya taat kepada pemimpin. Jadi ni kita nak match ni macam mana benda ni, antara mengubah benda yang tak betul dengan ketaatan kepada pemimpin. Pertama sekali kita kata rakyat berhak memilih pemimpin. Ini hak rakyat. Bila benda ni tak berlaku, maka rakyat boleh menuntut. Kan? Itu dia, menuntut pilihan raya yang adil. Itu hak rakyat. Sebab apa? Hak dia nak memilih. Tapi kalau pilih tapi tak betul, buat apa pilih? Macam zaman pemimpin Husni Mubarak contohnya. Hari pilihan raya, saya ni cerita yang luar, lepas tu pandai-pandai kias sendirilah. Quran pun bila kita baca, dia tak sebut siapa-siapa, dia sebut Fir'aun, sebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak ada dah zaman kita. Takkan kita kata tak payah baca Quran, cerita benda lama. Bukan, manusia ni sama aja perangai dia. Cerita Nabi Ibrahim pun boleh guna untuk hari ni juga. Jangan pula apa baca Quran kita beribu tahun lepas, Nabi Ibrahim sama mana? Bukan, manusia ni sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tu ayat. Itulah hari-hari yang aku putarkan antara kamu kepada manusia. Dunia ni perangai manusia sama, cuma berlainan alat saja. Orang zaman dulu belajar guna apa? Dia gunalah lauh, dia panggil, ambil kayu besar 2 kali ni, ambil tulis. Nak padam tak ada air, ambil air liur pun jadi. Lepas tu tulis balik atas tu. Itulah buku zaman dulu. Zaman sekarang gini juga, tapi tak ada lah padang gini, delete je dengan laptop lah sekarang ni, dengan tabnya apa, skeping juga. Zaman dulu skeping juga, tapi dulu skeping tak nyala, sekarang skeping nyala. Tu kan, dia perbezaan alat saja, tapi belajar juga. Bukan mesti guna kayu tu baru pandai. Pelajaran alat saja berbeza. Zaman dulu, zaman Fir'aun, tulisan zaman Fir'aun macam mana? Dia nak cerita Fir'aun pergi berburu, dia tulis gambar Fir'aun, lepas tu gambar Fir'aun pegang parang, gambar Fir'aun kejar harimau, maknanya Fir'aun pergi berburu harimau. Macam tu dia, tulisan dia ialah gambar. Bill Gates tengok bagus ni, buatlah. Dia pun buat Microsoft, letak gambar,
kita kelik-kelik atas gambar. Balik-balik bahasa Firaun lah tu. Dah lama dah tulis makin panjang makin orang ingat lama punya Firaun. Balik. Tak ada orang tulis. Kurang sekarang ni kita pergi mana-mana tandas. Tak ada lah dia tulis. Ada lagi ni orang pun faham tandas. Firaun gunalah benda tu. Itu bahasa Firaun. Apa tak? Dia kembali balik. Tapi tak ada lah sekarang ni pakai songkok macam Firaun tu. Tapi watilkal ayyamu nudawiluha bainana. Inilah Quran ni, dia bukan hukum fiqh saja dalam Quran ni. Dalam Quran dia menceritakan banyak benda. Antaranya fenomena alam. Yang ni banyak. Ayat Quran hukum sikit je dalam Quran. Okey, balik kita pada perbincangan kita. Tuan-tuan jangan terkejut pula tengok semangat je saya ni kan. Tengok semangat ustaz ni pula garang dia nampak. Bukan nak, kalau saya pun mengantuk je syarah ni, nanti tuan-tuan terlena terus. Penceramah mengantuk, pendengar terlena dah jawabnya kan. Penceramah kena semangat lah sikit. Tapi jangan gerung pula tengok garang ustaz ni, bahaya ni, macam nak angkat parang hari ni juga kan. Okey, mereka juga memilih pemimpin yang macam mana? Berkemampuan dan amanah. Dia nak, sebenarnya di simbolik ni dia nak terang benda, ada benda yang dia nak terang pemimpin ni, keperluan ataupun kriteria pemimpin ni dia ada dua. Satu akhlak, satu kemampuan. Ada orang baik tapi tak pandai memimpin. Ada. Sebab pemimpin ni dia kena buat decision kena pada masanya. Kalau pemimpin tu baik, warak, semayang apa semua, tapi tak pandai buat keputusan, macam mana? Duk main, tunggu dulu. Nak beli saham pun kena ada keyakinan. Beli, apa yang keluar, kita kena surrender. Kena pandai buat keputusan. Tak boleh tunggu daripada sejuta jadi 10,000, jadi 1,000, esok rugi. Sebab apa? Tunggu. Tak boleh. Tuan-tuan lebih tahulah bab ni kan. Nak buat apa-apa ni ada dua benda. Ada orang pandai mentadbir tapi jahat. Pandai naik ekonomi, poket dia pun makin tebal. Ekonomi naik tu masuk poket dia. Pandai tunggu dia. Dia pandai buat create kerja, create ni ekonomi bergerak, tapi ke mana pergi? Amanah tak ada. Masuk poket dia, poket anak beranak dia, poket nantu dia, poket ni. Sebab itu pemimpin ni masalah dia akhlak. Satu, pemimpin yang tak ada akhlak dia jahanam negara. Dan mengikut saya tengok kajian yang dibuat oleh Al Jazeera ni, dia pandai juga. Bila Arab Spring ni kan, dia pergi interview banyak negara, dia dapati bahawa faktor pemimpin beberapa negara Arab yang dah jatuh ni jadi jahat. Di awal pemerintahan mereka baik, tapi unsur jadi jahat ni dua, anak dengan bini. Itu terbesar. Ini saya bukan nak sindir siapa-siapa, tapi kalau kenal tu nasib dia. Tapi nak katanya manusia ni sama je. Orang Arab hidung dia tinggi, perangai serupa je, nafsu sama je kan. Orang Arab hidung tinggi, orang Pakistan bulu lebih sikit, orang Afrika kulit hitam sikit. Banding kita dengan orang Afrika mungkin semak kita, banding kita dengan orang Arab jatuh sikit kita. Gitu. Manusia di sudut luaran je berbeza, tapi di sudut perangai sama. Didapati Husni Mubarak di awal pemerintahan dia bagus, tapi bila anak dia besar, bila dia ni, isteri dia ni sangat mempengaruhi dia. Lalu isteri dia ni nak sangat supaya anak dia Jamal Mubarak ni menggantikan dia. Dan Husni Mubarak, kesilapan paling besar dalam hidup dia bila dia menunjukkan anak dia akan diganti oleh anak dia. Yang ni orang parti dia sendiri pun tak boleh terima. Orang boring, dan akhirnya berlaku kebangkitan rakyat. Salah satu Bin Ali pun sama juga, kaya. Siapa? Dan tapi kalau kita tengok orang bukan Islam pun, Marcos contohnya, isteri juga masalah. Jadi orang lelaki ni nampak gagah tegas, tapi bila berdepan dengan orang perempuan lembek rupanya. Ni masalah orang lelaki. Sebab itu Quran
mengajar kita satu. Quran tidak menyebut syaitan tu kuat. Quran bila sebut syaitan, inna kaida syaitan kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu lemah. Hak yang kita duk takut kat hantu, anak kita terkencing tengok filem hantu tu, Tuhan kata tipu daya syaitan lemah. Tapi bila Tuhan sebut tipu daya orang perempuan, inna kaida kunna azim, Tuhan kata sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar. Tuhan sebut besar. Bahaya kita ni, nampak je gagah. Kan? Jadi ni pemimpin ni dia kena ada pula orang yang baik. Sebab tu kehebatan pemimpin ni jangan tengok pada semayang, pada zakat dia, pada sebab apa? Itu dia dengan Tuhan. Salah satu kriteria saja. Yang penting pandai ke tak pandai dia mentadbir. Itu kena tengok juga. Berkemampuan, berkeahlian. Pemimpin ni bukan kerja dia duduk di masjid zikir, nangis, ya Allah ampunkan aku, tak boleh. Awak kena ada kemahiran memimpin. Barulah. Tetapi manusia ni mana nak cari baik dengan mahir ni, biasanya susah nak cari dua-dua hebat. Biasanya kalau lebih kat ni kurang sikit, yang ni lebih. Tapi kalau terlalu kurang takwa, pandai sangat, takwa tak ada langsung, teruk juga. Tapi kalau takwa tinggi, pandai tu tak ada, teruk juga. Jadi kita nak cari, itulah terjadinya yang menyebabkan walaupun pemerintahan Islam macam mana pun, pemilihan dan perbezaan pandangan dalam siapa dia yang boleh memimpin tidak menjejaskan akidah dan kesatuan sepatutnya. Sebab benda ni berbeza-beza. Sebab itu bila Rasulullah SAW wafat, para sahabat berbeza pandangan siapa yang nak ganti Nabi. Nampak tak? Persoalan politik dan mengganti pemimpin ni bukan persoalan akidah, kecuali orang Syiah. Orang Syiah dia kata persoalan pemimpin ni, siapa yang memimpin ni persoalan akidah. Sebab tu bila orang Syiah ni, bila orang tak lantik Ali jadi pemimpin, bahkan sudah dia kata orang tu salah. Dia sebab itulah ada Syiah Isna Asyariyah, iaitu dia meyakini, mesti yakin pemimpin tu ialah ni. Tak yakin yang ni tak sempurna iman. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak. Tak ada pemimpin ni dari keturunan Nabi ke apa, tak ada. Kita pemimpin kita terbuka. Orang yang layak tu ada dua. Satu kemahiran, kebolehan, dan satu lagi akhlak. Tapi tak ada yang perfect. Ada yang lebih, ada yang terkurang. Oleh itu kamu kena pilih lah. Pilih tu melalui apa? Melalui mesyuarat, melalui syura. Syura tu apa dia? Syura zaman dulu angkat tangan je lah syura, sebab orangnya beramai mana. Zaman kita ni tak adalah nak angkat tangan. Kalau angkat tangan juga jadi masalah. Okey, saya sekarang di masjid di Kota Warisan, kita nak tu pilih Perdana Menteri Malaysia. Orang A angkat tangan. Oh, angkat tangan lah gerak. B ada orang angkat tangan. Okey. Esok bilang Bandar Baru Bangi pula pergi. Siapa? Tengok nampak macam ada dah semalam. Orang sini pergi pula Bandar Baru Bangi. Sebab apa? Oh, saya 5 kali dah angkat tangan ni Ustaz. Payah dia tak ya ngundi bulan kota. Ada orang dia rigid tu. Mentang-mentang zaman Nabi dulu jenis style macam ni, dia pun bai'ah tu ialah gini juga. Itu cara mengikut zaman. Yang pentingnya ialah persetujuan. Nampak tak? Sebab itulah zaman sekarang, zaman dulu beli macam mana? Beli depan. Sekarang okey, tekan je dalam internet, zap, transfer duit. Kalau tak setuju, hang transfer apa, siap dengan nombor tag lagi tak bagi. Maknanya hang setujulah. Itu sebab tu orang kita bayar zakat kat surau macam mana? Bayar zakat kat surau, ngadak imam pula, siap baca ni lagi. Kalau tak salam tu, tak salam tak naklah dengan amir ni, nak cari yang amir salam. Maknanya kita sebenarnya itu adat orang Melayu saja. Sebab itu sekarang ni ada zakat melalui internet. Nak salam dengan siapa dengan internet? Salam dengan mouse. Tak ada, klik je benda tu, setuju. Itu saja. Itu adat. Pergi Saudi, mana ada orang ditulis dalam tong zakat itu gitu, tak itu cukup lah. Yang penting duit kita transfer masuk dalam tabung dia.
kan. Jadi begitu juga persetujuan. Macam mana nak tunjuk persetujuan tu? Ikut zaman lah. Zaman sekarang orang terlalu ramai, maka pangkah bola lantong, lepas tu bilang. Itu sistem yang Islam akui lah benda tu. Kan? Mereka juga adalah golongan yang dipercayai dari sudut kemampuan dan keagamaan, dua tadi, tanpa melakukan sebarang penipuan atau penyelewengan. Jadi pilihan raya yang telus ni hak rakyat. Zaman Husni Mubarak contohnya, hari pilihan raya dia buat roadblock. Orang parti dia boleh pergi ngundi, orang parti lain dia tahan dulu. Banyak soal jawab tak, satu petang dekat ada 5:30 dah nak habis, pergi yang ngundi, orang ni pupuk pergi sampai gong tutup. Orang parti lain tak boleh ngundi, lepas tu duduk menang, saya menang lah, orang lain tak boleh pergi ngundi. Lepas tu calon lain kena tangkap, separuh calon lain kena tangkap, 2 minggu nak ngundi, mula tangkap calon-calon lain, tak boleh berkempen. Ini sebab itulah manusia ni bila dia kalau pun dia tidak Islam tapi dia nak adil, dia akan berjumpa dengan Islam juga. Sebab Islam tu benda yang tabi'i dalam diri manusia. Sebab itu orang barat dia tak Islam, tapi dalam bab adil dia lebih adil dengan rakyat dia. Sebab itulah di sana kita pun semua tahu, di barat, di Amerika contohnya, Amerika ni jahat dengan rakyat lain, dengan rakyat dia adil, kan? Di negara orang putih, channel TV ni siapa-siapa boleh keluar channel TV. Sebab apa? Dia kira aku kempen seorang tak adil, memang akulah akan menang, tak aku seorang boleh kempen, cuba semua orang boleh kempen. Dan hak untuk mengetahui parti ni punya agenda apa ni, itu hak rakyat. Apa kita sekat ni? Kalau awak boleh keluar sejam, orang lain boleh keluar sejam. Ini orang lain boleh mengemping, kena permit, kena banyaklah halangan. Dia keluar TV 24 jam. Lepas tu bukan satu TV, semua channel conquer kat dia. Ini berlawanan dengan keadilan yang Islam kata. Islam ni bukan keadilan nama parti ni, ni keadilan dan prinsip. Nanti orang salah pula, video pula ada, nanti keadilan ada dalam Quran pula. Siapa kata Ustaz Rusli, habis cerita. Orang kat kan, tak dalam YouTube. Sebab tu kadang-kadang bila ada video ni masalah zaman ni. orang tapi tak adalah, dia kat ni bukan nanti AJK kita kat, duduk dalam internet dah boleh download dulu, lepas tu kat pula. Itu masalah dia. Kalau kita tengok dalam YouTube macam mana ulama-ulama Arab yang hebat-hebat yang kita akui, mereka difitnah dengan cara ni lah. Tapi nak kata tak boleh sebab aku kena fitnah, tak boleh lah. Siapa yang orang kata, pepatah kata apa, siapa takut macam mana, jangan berlayar di laut, macam mana tak, takut karam tak payah naik kapal lah, maknanya gitu kan. Siapa takut tenggelam jangan naik kapal. Dah tahu dah benda ni risiko lah. Ceramah ni ada risiko dia itulah. Orang kat letak suara orang lain, nanti dia kata kita habis kan. Mereka juga adalah golongan yang dipercayai dari sudut kemampuan dan keagamaan. Ni pendirian Islam ya, berkaitan dengan ni, tanpa melakukan sebarang penipuan atau penyelewengan. Apabila pemimpin telah dipilih, maka berhak dibantu dan ditaati dalam perkara yang bukan maksiat. Pemimpin ni dia kena taatlah pada pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tetapi konsep ketaatan dalam pemimpin hari ni kita kena faham. Bukan maknanya tuan-tuan wajib mengundi parti saya ni sebagai pemimpin. Sudahlah Ustaz, kalau saya undi parti lain, haramlah saya lawan pemimpin. Macam mana? Pemimpin tu mesti dia nak suruh parti dia menang. Dia pun belum pilihan raya, dia bercakap dalam TV, saya mahu rakyat Malaysia undi parti saya. Siapa yang tak undi parti saya, saya tak rela. Berat hati kita. Aku tak sokong tapi dah takut dosa. Apa konsep ketaatan tu? Sudah. Ketaatan tu konsep dia ialah dalam negara demokrasi kita telah sepakat mengatakan bahawa hak
politik itu hak masyarakat. Maka taat dalam konsep kita zaman kita ni ialah taat kepada undang-undang negara. Faham tak? Kita kena taat kepada undang-undang negara. Itu maksudnya taat kepada pemimpin. Kalau pemimpin ada orang dia faham dalam konsep yang salah, jadi dia kata tak boleh lawan kerajaan. Dalam parti yang di zaman ni kita wajib sokong kerajaan, jadi tak bolehlah kita sokong parti pembangkang. Saya ni bukan nak kata tuan-tuan kena sokong parti pembangkang, bukan. Saya dalam masjid ni insya-Allah saya tak akan sebut nama parti, dan saya tak akan suruh orang potong parti A, parti B, tak ada. Sebab masjid ni untuk semua orang. Parti kepala ayam boleh masuk, kepala gajah boleh masuk, semua boleh. Masjid ni hak semua orang. Tetapi saya ni memberitahu etika umum. Faham tak? Kalau saya nak suruh sokong parti A, parti B, saya kena keluar daripada masjid ni, saya pergi buat pondok panas Ustaz Rosli. Parti A, mari sokong parti saya. Yang tu orang tak sokong, tak payah pergi. Ini masjid ni untuk semua orang. Siapa-siapa pun boleh masuk. Faham tak? Prinsip kena sama, iaitu keadilan. Parti mana pun nak keadilan, kan? Kesaksamaan hak rakyat, yang tu dulu. Oleh itu, bila pemimpin tu dipilih, dia kena taat. Taat di maknanya taat kepada undang-undang negara. Sebab tu rakyat perlu diasuh. Kita ni perlu ajar rakyat. Orang Malaysia ni kena faham. Saya rasa faham dah pun perbezaan antara kerajaan dengan parti. Ni ramai juga orang tak faham. Ramai, saya dalam internet saya jumpa statement-statement daripada penceramah. Dia beranggapan tak boleh sokong parti pembangkang, sebab Tuhan kata ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin kamu. Bila jadi pemimpin kena taat. Kalau taat macam tu, tak ada mengundi lah awaknya. Dah kena wajib taat. Macam mana? Maknanya taat pada undang-undang negara. Bila taat pada undang-undang negara mengakui adanya parti politik, maka parti politik boleh bergerak lah. Itu maksud taat kepada pemimpin. Perkara yang telah dijadikan undang-undang negara. Sebab tu bila kita tanya, orang tanya, saya mesti macam mana Ustaz? Saya lalu lari laju, saya kena saman. Kena saman, salah awak lah, itu undang-undang negara. Faham tak? Tu ada kamera ambil gambar, nak marah kat kamera apa? Marah kat awak lagi laju. Kalau awak lagi selut, kamera tu tak ambil. Yang orang marah, macam mana dia beli kamera tu? Bukan marah awak lari laju kena saman. Awak lari laju kena saman memang salah. Apa tak? Itu prinsip dia, taat pada undang-undang negara. Jangan salah. Nanti salah. Mana boleh lawan pemimpin ni, arahan Allah. Kita taat pada pemimpin. Bila pemimpin keluar satu arahan yang berdasarkan kepada negara punya pendirian, kita kena taat. Itu beza dia. Sebab itu parti politik, parti tertentu bukan kerajaan. Kerajaan ni hak rakyat semua. Parti itu mewakili orang yang sokong dia saja. Menjadi hak rakyat untuk mempersoal apabila pemimpin okey, taati. Jadi konsep mentaati pemimpin ni kena betul. Taat dalam perkara yang betul, itu orang tahulah ke dah. Haram taat dalam perkara yang maksiat, itu memang terkenal dah yang tu. Tapi ni konsep dalam berpolitik dalam negara moden ni, ya, dalam negara demokrasi macam mana. Ada orang dia kata demokrasi ni tak betul. Nanti saya nak kupas sebentar lagi. Tak tahu masa kita dah habis ni. Menjadi hak rakyat untuk mempersoal dan mengetahui apa yang dilakukan oleh pemimpin. Ini hak, ni Islam gariskan benda macam ni. Rakyat boleh mempersoalkan pemimpin. Bukan rakyat bila soal pemimpin derhaka terus. Lepas tu pemimpin ganyang lah apa yang dia nak buat, tak jadi masalah. Sebab dia, ada orang yang faham macam tu. Tak betul. Rakyat, sebab itu kalau kita lihat Rasulullah SAW sebelum dia hantar wakil dia ni ke tempat-tempat yang dia nak hantar, dia interview dulu. Contohnya dia nak hantar Muaz ke Yaman sebagai wakil dia ni, nak menyampaikan Islam di Yaman. Rasulullah tak larat nak pergi semua dia sendiri, dia pun hantar. Macam kita lah hantar sekarang, kita ada duta, kita ada, kan?
kita ada kementerian luar, kita ada semua. Nabi hantar, dia interview dulu Muaz, nak tanya apa yang akan kamu buat kalau orang tanya kamu tentang hukum hakam, apa kamu nak buat? Aku akan berhukum dengan kitab Allah. Kalau tak ada dalam kitab Allah, aku akan rujuk dalam itu interview lah. Cuma tak ada lah syarat pakai tie, pakai apa zaman dulu. Itu interview mungkin sambil-sambil minum air gitu ke, panggil. Mesti rakyat ni boleh dipersoalkan. Sebab itu kita ada persoalan zaman sekarang, isytihar harta. Rakyat ni pemimpin dia tak boleh niaga. Dia tu tak boleh niaga, dan ini diakui oleh semua negara moden. Sebab itu konsep dalam Islam dia macam ni. Orang ni bila dia dapat sesuatu, dia akan kehilangan sesuatu. Ingat molek ini kalau kita tengok dalam hukum hakam Islam, dia prinsip dia macam ni. Seorang yang mendapat sesuatu akan kehilangan sesuatu. Pemimpin dia dapat apa? Dia dapat kuasa. Dia kehilangan, dia tak boleh berniaga, anak dia tak boleh kaya. Ni anak orang terkaya di Malaysia, sengih anak dia contohnya. Tak boleh. Sebab apa? Saya pun manusia juga, saya nak kaya juga, saya cerdik juga, mana tak boleh. Ayah awak dapat keistimewaan, dia kehilangan sesuatu. Projek tak boleh pergi ke anak pemimpin. Sebab apa? Orang lain dapat, awak kehilangan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya suka cara Abu Hanifah faham. Pada satu hari bila Rasulullah berada dengan cucu dia Husain, cucu dia ni ambil kurma zakat. Mana? Lalu Nabi ambil ni, buang kurma tu. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, kita keluarga Muhammad, kita tak makan duit zakat. Sebahagian ulama dia faham secara literal, secara perkataan tu. Lalu dia kata keturunan Nabi semua sampai zaman tahun 2013 pun tak boleh terima zakat. Sebab apa? Kami keturunan Muhammad tidak menerima zakat. Faham tak? Ada ulama dia tak faham macam tu. Dia kata apa? Sebab apa Nabi kata kita keluarga Muhammad kita tak makan duit zakat? Sebab Nabi pada masa itu menjadi ketua negara. Ketua negara tak boleh makan duit negara. Anak cucu dia tak boleh makan. Ini kenyang anak dia dulu, barulah bagi kat orang lain. Ini salah dari sudut prinsip. Sebab itu orang putih, sebab apa dia maju? Sebab rakyat dia audit pemimpin gila-gila punya. Saya masih ingat lagi seorang menteri luar Perancis, nama apa? Orang Perancis ni payah sikit nama dia. Presiden dia dulu nama dia apa? François Mitterrand. Sebut belok lidah. Dia buat apa tu? Menteri luar Perancis ni, bukanlah betul semua orang Perancis, tapi nak kata ni peristiwa ni sangat menarik. Dia ni ada minta orang gaji dari luar. Lepas tu dia ada hantar surat, suruh cepatkan urusan dia. Orang dedahkan surat dia tu, orang kata tengok dia campur tangan dalam pentadbiran. Dia letak jawatan. Anak François Mitterrand tu pernah tak lulus dalam satu college. Dia belajar-belajar tak lulus. Lepas tu dia pergi merayu nak suruh anak dia lulus. College tu tolak gitu je, tak lulus juga anak dia. Kalau di Malaysia, anak orang nombor satu tak lulus, terkencing habis pentadbiran universiti. Gila, pensyarah mana buat tak lulus ni? Panggil pensyarah tu. Mu tak pandai, mu tak erti ke? Pensyarah tu pula kena ni. Sebab apa? Mana boleh orang ni tak lulus? Mesti lulus. Tak jawab pun lulus. Tak mari pun boleh lulus. Contohnya negara, bukan negara kita saja tuan-tuan, negara Islam semuanya masalah dia, masalah ni. Pemimpin dianggap sebagai hak, pemimpin dianggap sebagai benar, pemimpin dianggap sebagai kuasa. Pemimpin ni tak boleh dipersoalkan. Dia dianggap keistimewaan. Sebenarnya tak ada dalam Islam. Pemimpin tu amanah. Pemimpin tu ialah awak akan kehilangan, awak akan dipersoalkan. Itu prinsip dalam Islam. Sebab tu Umar bila dia hantar wakil-wakil dia, gubernur-gubernur dia tak hantar saja Umar dia akan cek balik, dia akan panggil. Contohnya banyaklah peristiwa, khususnya Umar Al-Khattab. Sebab Umar ni orang yang warak.
kan. Bila dia hantar pemimpin dia, gubernur-gubernur ni dia akan cek balik, dia akan panggil, cukup setahun dia hantar surat kat kawan tu, dia hantar surat suruh kawan tu balik. Dan satu peristiwa, Umar tunggu seorang gubernur dia balik. Tunggu mana? Bukan tunggu rumah mari biasa je, dia tunggu kat tol tu Sungai Besi lagi tunggu, mari daripada KL. Dia mari tunggu kawan ni balik, lalu dia pergi, Assalamualaikum, terkejut. Apa duduk sini ni? Akulah Umar. Oh, baru cam. Dia buat apa Amirul Mukminin duduk sini? Aku tunggumu kau balik. Alhamdulillah, dia pun peluk sahabat dia. Sebab apa? Kamu pergi dulu dengan naik keldai, kamu balik naik keldai juga. Alhamdulillah. Ini pergi keldai, balik emas 3 biji. Oh, ni pergi miskin balik kaya. Sebab itu Umar arahkan Amr bin al-As supaya mendermakan separuh harta dia. Amr bin al-As, dia pergi ke Mesir, dia kaya, jadi kaya. Lalu Umar kata tak, separuh. Amr bin al-As kata, ni harta aku. Tak boleh, mu nak jadi pemimpin. Sebab aku pandai niaga. Tak ada dengar alasan tu. Mu kaya, mu jadi pemimpin. Minta projek dapatlah. Umar orang mana tak nak bagi kat gubernur kan. Jadi Umar dia sangat prihatin dengan gubernur-gubernur dia. Itu antaranya. Dan kita insya-Allah yang terakhir saya nak sebut sikit di sini ialah menasihati, membetulkan, bahkan rakyat berhak melucukan kepimpinannya dengan cara aman apabila mereka berterusan melakukan kesalahan. Rakyat berhak melucukan pemimpin, iaitu dengan cara zaman kita ni, dengan cara berhak, bukan maknanya mesti. Kalau tak setuju, cari orang lain, tak salah. Jadi ada orang ni dia rigid dengan ayat Al-Quran suruh taat pada pemimpin ni. Bila Dr. Yusuf Qaradawi mengisytiharkan orang Mesir boleh jatuhkan Husni Mubarak, ataupun orang Libya pada masa Muammar Gaddafi duduk bunuh rakyat dia baru ni, Dr. Yusuf Qaradawi kata orang Libya wajib memerangi Muammar Gaddafi, jatuhkan Muammar Gaddafi. Dia kata Dr. Yusuf Qaradawi khawarij, sebab orang khawarij menentang kepimpinan Ali bin Abi Talib. Statement macam ni tidak tepat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bayangkan pemimpin-pemimpin yang dijatuhkan ni, mereka bukanlah dah bertukar menjadi pengganas. Hantar Samsing pergi rogoh bini orang malam-malam kat rumah, runtuhkan rumah orang, serang, bunuh. Budak-budak yang tak setuju hanya tulis di dinding Bashar Assad tak apa kami nak jatuhkan, kena tangkap, cabut kuku, bunuh, belah perut, potong kemaluan, hantar kat mak ayah. Ini takkanlah kerana dia tu pemimpin kita haram lawan dia sampai ke bila-bila. Islam tak boleh mengakui kezaliman sampai darjat ni. Sebab itu ada hadis lain yang boleh digunakan. Contohnya, siapa yang dibunuh kerana mempertahankan harta dia, dia mati syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan maruah dia, dia mati syahid. Nak guna bila hadis ni? Nak match macam mana dengan ayat taat kepada pemimpin? Kalau pemimpin tu dah bertukar menjadi pembunuh, menjadi penjenayah, maka rakyat mesti melawan dengan kadar jenayah yang dilakukan. Takkanlah kerana ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, ambil satu tu lepas tu guna kat mana-mana, tak boleh. Bukan itu cara analisis. Cara analisis yang betul ialah kumpul semua ayat Quran dan hadis dalam bab yang sama, kemudian analisis dia dengan harmonikan. Kalau taat masa mana, kalau nak tak taat masa mana. Bukan pemimpin ni pula boleh bukan lawan dengan kekerasan anytime. Sekarang ni nak mengamuk, keluar parang pergi ataupun kumpul orang buat jihad di Malaysia bersenjata, itu haram, tak boleh. Tak boleh, haram dari sudut agama. Sebab pemimpin di Malaysia ni menyediakan ruang-ruang untuk bersuara, untuk bertukar pemimpin. Mekanisme yang selamat tu ada. Maka kita tak boleh guna cara kekerasan kalau kita tak setuju. Nampak tak? Jadi itu dia antara etika-etika dan konsep kepimpinan yang dikupas oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dan terakhir beliau sebut bahawa pendirian beliau ialah mengambil sistem demokrasi selagi mana tidak bertentangan dengan Islam.
dan meninggalkan apa-apa yang ada dalam demokrasi yang bertentangan dengan Islam. Sebenarnya demokrasi ini sangat sesuai ataupun sangat serupa dengan Islam, kecuali sikit saja, iaitu demokrasi ini dia tidak ada limit dalam bermesyuarat. Maknanya kalau dia rasa nak haramkan arak ke tak nak haram, dia mesyuarat juga. Orang Islam tak akan sampai tahap itu, sebab kita ada akidah. Itu saja. Dalam bab-bab yang lain, demokrasi ini betul dan boleh dipakai. Jadi sebab itulah ramai ulama yang menyokong. Ada juga aliran di Malaysia ni, dia senang je guna kita menentang sistem demokrasi. Oleh itu, sebab apa? Demokrasi ni dari barat, demokrasi ni orang kafir. Demo dan kerasi ni ialah satu istilah Greek yang diasaskan. Dia duk main macam tu. Lepas tu terlibat dengan pilihan raya haram, jadi calon haram, pilih calon haram, habis haram. Lepas tu duduk mana? Duduk rumah halal. Jadi pemimpin seronok lah, orang tak ngundi lah, aku lagi jadi calon, jadi menang lagi. Tak boleh. Apa ni, usaha untuk membaiki itu perlu berjalan. Itu. Jadi kita faham, jangan terlalu ekstrim tolak demokrasi semua sampai benda betul pun tolak. Jangan terlalu ta'assub sampai benda salah pun kita terima. Tak ada. Kita ni wasatiyah. Ini yang kita nak bawa. Pemimpin taat pada pemimpin, benda betul, benda salah tak boleh taat. Jadi konsep itu diterapkan dalam persoalan yang kita bincang pada malam ini. Saya rasa setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita pun dah terlebih masa sikit. Saya minta maaf kerana malam ni tak boleh nak buka soal jawab lah. Kalau siapa nak soal dan nak jawab juga, boleh selepas ni lah. Kita bincang secara ni selepas daripada majlis, sebab saya bimbang takut panjang, nanti ada sahabat-sahabat kita yang mungkin ada janji nak pergi kena dina dina kat mana-mana, nanti terlepas makan sedap pula kan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.